Nota ni nampak juga ke tidak? Nampak ke nota ni? Nampak Maulana? Okey, dah dapat ke nota? Ya, ada dah. Okey, alhamdulillah. Baiklah, kita mulalah untuk malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahu a'lam. Setakat mana kita dah berhenti hari tu? Kita berhenti di mana? Saya pun tak dah sampai bab habis juga. Sampai sini dah ke? 3090 atau belum lagi? Belum lagi Maulana. Belum lagi Yang saya tanda hari tu pada poin nombor 6, nota kaki nombor 6. Oh, nota kaki nombor 6. Ni hadis 3089 lagi. Betul Maulana. Jadi di bawah ni nota nombor 6 itu belum lagi ya? Ya, betul. 3, 4, 5, 6. Ini 6. Baiklah, kita sambung sajalah sebab rakaman pun dah ada. Kalau nak tengok yang lepas tu, tengok yang lepas lah. Terjemahan pun dah ada. Nota pun dah ada, jadi boleh tengok sendiri. Kita sambunglah di sini. Lalu aku duduk di samping mereka, kata perawi ni. Rasulullah SAW menyebutkan penyakit-penyakit. Lantas bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila ditimpa penyakit, kemudian Allah menyembuhkannya, maka penyakit yang telah menimpanya itu merupakan penghapus dosa-dosanya yang lepas dan sebagai nasihat atau peringatan baginya untuk waktu yang akan datang. Itu terjemahan bagi teks di sini ya. Fajalastu ilaihim fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asqam faqala innal mu'mina idza asabahu as-saqam thumma a'fahu Allah min kana kaffaratan lima madha min dhunubihi wa mau'izatan lahu fima yastaqbil, dan seterusnya. Itulah yang kita baca di sini ya. Nota yang ke-6 itu berkenaan dengan teks ini dan seterusnya lah. Yang belum lagi. Jadi di sini merupakan penghapus dosa-dosanya yang lepas. Yang pasti terhapus ialah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya juga mungkin terhapus jika ia ingat kepada Allah dan bertaubat serta insaf pada ketika menderita sakit itu. Dan memang begitulah halnya orang mukmin apabila sakit. Apabila sakit sepatutnya begitulah. Jadi dosa besar dia pun boleh terhapus juga. Kalau tidak terhapus semua sekali pun, jadi diringankan. Kalau kita nak tengok perbincangan ni, misalnya di dalam Al-Manhal, kitab Al-Manhal ini, cuba kita tengok sini, dia kata faqala innal mu'min bayanun lima dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fil asqam. Qawluhu thumma a'fahu Allah min ay abra'ahu min al-marad wa dafa'ahu anhu. Dan seterusnya, kana kaffaratan lima madha min dhunubih. Kana al-marad, jadi penyakit itu menjadi kafarah, penutup
bagi dosa-dosa yang berlaku kepadanya. Haitsu sabara ala qada'illah, bila dia bersabar atas qada ataupun qadar, takdir Allah. Wa thaba ila rusydihi wa taba min dhanbihi, dan dia insaflah, taba ila rusydihi, dan bertaubat daripada dosa. Fayakunul marad mukaffiran lil kaba'ir aidan. Jadi penyakit itu boleh mengkifaratkan dosa-dosa besar juga. Wa mau'izatan wa tahdhiran lahu min al-wuqu' fil mukhalafat fil mustaqbal. Inilah. Ni kalau kita tengok dalam satu kitab, kita tengok dalam kitab lain pun begitu jugalah. Walau bagaimanapun, yang pasti yang disepakati oleh semua ulama ialah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besar itu masih lagi dipertikaikan. Walau bagaimanapun, ramai ulama mengatakan kalau keinsafan dia tu tinggi, dan dia bertaubat di samping itu, insaf, bertaubat, sabar, maka dosa-dosa besar pun boleh terhapus. Atau kalau tidak terhapus sepenuhnya pun diringankan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama di dalam syarah-syarah hadis. Umpamanya satu contoh tadi kita dah tengok situ, kitab Al-Manhal itu. Jadi nombor 7 ni, dan sebagai nasihat, yakni peringatan baginya untuk waktu yang akan datang. Jadi orang mukmin itu fashion orang mukmin ni, cara orang mukmin ni bila dia apa-apa menimpa dia, dia berfikir. Dia tidak berlalu begitu saja, dia berfikirlah. Itu maknanya kalau jatuh, supaya tidak jatuh akan datang, tak patah tu macam mana kena buat. Kalau aksiden, dia cuba fikirlah di mana silapnya supaya akan datang tak berlaku pula. Itu antaranya kalau yang berkait dengan dunia. Yang berkait dengan akhirat pula, dia fikirlah. Itulah. Ni cuba kita tengok di sini. Sebabnya ialah apabila seseorang mukmin jatuh sakit, ia akan ingatkan mati dan pertemuannya dengan Allah. Itu sikap atau sifat orang mukmin. Sepatutnya begitulah. Pada ketika itu Allah akan mengira segala maksiat yang telah dilakukannya semasa di dunia dahulu. Mengingatkan semua itu, ia bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Jadi dia fikir tentang maksiat dia. Jadi dia tak mahu buat lagi dah maksiat dia. Sebab begini, kalau amal-amal yang baik ataupun sakit ni menghapuskan dosa maksiat, dosa-dosa seseorang itu, menghapuskan. Kalau kita kata dari satu segi baik sakitlah, sebab akan terhapus lagi dosa. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Maksudnya mungkin seseorang tak apabila dia kuat kan, dia gagah. Bila dia sihat ni dia lupa kepada Allah sedikit. Lupa kepada Allah sedikit. Di situ mungkin dia hanyut, terikut-ikut dengan nafsu. Terikut-ikut dengan nafsu. Sebab itulah jadi dia terjerumus dalam maksiat itu. Dan maksiat ini, nasib baiklah dia tu sakit. Allah SWT boleh hapuskan dosa dia tu. Kalau dia tidak sakit, macam mana? Baik. Kalau kita kata dah, kalau tak ada maksiat, jadi apa faedahnya sakit itu? Dia begini, dia menaikkan darjat seseorang itu di sisi Allah. Jadi Allah bagi kelebihan. Jadi kalau lain kali ada maksiat pula, ada hapus maksiat tu sajalah. Nak menaikkan darjat tu bila nak ada. Dia kena fikir kalau akan datang aku sakit, bukan dosa aku yang dihapuskan. Dosa tu dah tak ada dah. Tetapi
darjat aku diangkat. Sepatutnya begitu. Itu maknanya keinsafan itu sedar tu. Dia bertekad untuk tidak melakukan lagi. Sebab kalau melakukan lagi, dosa jugalah yang terhapus. Darjat itu tak naik-naik. Sedangkan dengan ujian-ujian Allah SWT ini, darjat seseorang mukmin itu boleh naik juga, boleh meningkat juga. Itu maksudnya. Lepas tu, dan sesungguhnya orang munafik apabila sakit kemudian disembuhkan, ia seperti unta yang diikat pemiliknya, kemudian mereka melepaskannya. Ia tidak mengerti kenapa mereka mengikatnya dan tidak juga mengerti kenapa mereka melepaskannya. Jadi dia tak insaf tu. Kalau sihat pun sihatlah. Terus duduk buat maksiat lagi, derhaka kepada Allah lagi. Begitu keadaannya. Jadi ini keadaan orang yang tidak baiklah pada pandangan agama. Orang yang baik pada pandangan agama ialah orang yang sentiasa berfikir apa-apa yang menimpa dia, yang berlaku kepada dia, bahkan berlaku kepada orang lain pun jadi bahan iktibar untuk dia. Itu sikap orang mukmin. Kalau jenis orang yang usahkan orang lain, dia sendiri pun beberapa kali dah kena tak fikir lagi. Itu bukan sifat orang mukmin yang sebenarnya. Bahkan ini dalam hadis ini disebutkan sebagai sifat orang munafik. Orang munafik walaupun ditimpa penyakit, ia tetap lalai dan leka. Ia tidak ingatkan mati dan pertemuannya dengan Allah. Tak ingat semua itu. Kerana itulah ia tetap tidak bertaubat daripada maksiat-maksiat yang telah dilakukannya. Padahal jadi sakit itu sepatutnya menginsafkan dia jadi bertaubat. Dia tidak bertaubat juga. Sebaliknya marah kepada Allah dan tidak sabar menghadapi ujiannya. Ini sifat yang sebalik. Sifat orang mukmin yang sebenar tadilah. Dalam keadaan marah dan tidak sabarnya itu, penyakit yang menimpanya ternyata tidak berguna apa-apa kepadanya. Sepatutnya penyakit yang menimpanya itu paling tidak menghapuskan dosanya. Kalau tidak menaikkan darjatnya di sisi Allah pun. Baik pada masa lalu maupun pada masa hadapan. Begitu juga dari segi dunia pun dia tak fikir juga. Sekarang ni orang Islam mungkin adalah fikir tu untuk akhirat, untuk tidak buat maksiat itu. Tapi kadang-kadang dia tidak fikir, kenapa aku jadi begitu? Dalam dunia ni dia ada sebab-sebab dia. Sepatutnya orang mukmin dia belajar daripada kesilapan yang lepas. Misalnya kalau kita kata accident sampai jadi patah-patah tu, kenapa? Break rupanya tak break tak makan rupanya. Jadi kita mudah-mudah pergi guna kereta ke motor yang tak ada brake. Kita mudah-mudah guna motor misalnya yang tak ada lampu signal, menyebabkan berlaku kemalangan. Sepatutnya dia fikir juga untuk dunia. Itulah sikap orang mukmin yang sebenar, dunia dan akhirat dia fikir. Malah penyakit itu menambahkan lagi penderitaannya lantaran hatinya tetap sibuk dengan cintakan dunia dan kenikmatannya. Jadi dia bukan terlepas dunia, dia tak dapat dunia. Jadi jadi menggerutulah hati dia, duduk marah-marah. Dia tak dapat apa pun. Ibarat Nabi SAW buat contoh ni macam unta. Unta tu dia tak sedar, tak tahu apa pun. Kenapa orang ikat dia, kenapa orang lepas dia. Macam binatang. Jadi tak sepatutnya orang mukmin itu begitu sifatnya. Baik, di sini nombor 8. Tiba-tiba seorang lelaki di antara orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, "Wahai Rasulullah, penyakit itu apa? Demi Allah, aku belum pernah sakit sama sekali." Maka Rasulullah SAW berkata, "Bangkit dan tinggalkan kami, kerana engkau bukan dari kalangan kami." Itu antara yang perawi ini, Amir Ar-Rami ini sebutkan dalam peristiwa tu, ini antara yang berlaku. Tiba-tiba bila Nabi sebut tentang sakit-sakit tu, ada satu orang tanya, penyakit itu apa? Demi Allah, aku belum pernah sakit sama sekali. Jadi dia tak tahu sakit itu apa. Nabi duk cerita pasal sakit. Rasulullah SAW marah.
Rasulullah kata, bangkit dan tinggalkan kami kerana engkau bukan dari kalangan kami. 9. Nombor 9 ni nampak kasar ni. Jadi sekarang ni saya nak minta siapa-siapa lah peserta kita baca. Jadi saya dah baca dah sedikit, saya dah mula dah. Saya nak minta orang lain pula lah baca. Silakan, siapa nak baca? Siapa? Silakan. Dia baca mana dah? Siapa ni? Salih. Oh, Saleh. Sihat? Ya. Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah, apa sihat gitu tak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Nota 9. Kemusykilan timbul di sini bahawa kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah kepada orang ini sehingga menghalaunya keluar daripada majlis dan mengatakan, engkau bukan dari kalangan kami. Padahal tidak pernah sakit itu bukanlah suatu yang berlaku dengan pilihan dan ikhtiarnya. Apa yang diceritanya tentang dirinya itu adalah semata-mata realiti. Memang dia tidak kenal apa itu penyakit kerana tidak pernah mengalaminya. Apakah pada pandangan agama orang yang tidak pernah sakit juga salah? Teruskan. Dua jawapan yang diberikan di bawah ini nanti mungkin dapat merungkai kemusykilan itu. Yang pertama, mungkin cara percakapan orang itu membayangkan kesombongan dan kebongkakannya, dan itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah kepadanya. Apalagi seorang yang sudah dewasa sepertinya tidak mungkin sama sekali tak pernah sakit atau tidak mempunyai sebarang penyakit, sama ada dalam bentuk penyakit fizikal atau mental. Selain daripada itu, mata-mata tidak pernah sakit bukanlah semata-mata tu sepatutnya. Semata-mata tidak pernah sakit bukanlah suatu yang patut dibanggakan, dan orang yang mengalami sakit pula tidaklah harus berduka kerana ia boleh menjadi kafarah, yakni penghapus bagi dosa-dosanya. Teruskan. Yang kedua, oleh kerana hadis ini dhaif, maka tidak perlu diyakini segala-gala yang tersebut di dalamnya sebagai benar belaka. Mana-mana tindakan yang tidak bersesuaian dengan peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedia dimaklumi daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah tidaklah perlu diterima. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai seorang yang berwatak keras dan kasar. Padahal bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran tentang baginda begini? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan, yakni peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Jadi ada dua cara penyelesaian bahagian tadi cebisan tadi, hadis tadi. Satunya dengan kita kata cara dia tu membayangkan kesombongan dan kebongkakan. Dan dia menampakkan macam penyakit tu tak ada apa-apa kelebihannya, sedangkan Nabi dah cerita dah. Ia menghapuskan dosa. Kemudian tidak semata-mata tidak pernah sakit itu bukan suatu yang sepatutnya dibanggakan. Jadi macam dia tu berbangga seseorangnya. Itu keadaan-keadaan macam ni, orang yang berada dalam suasana tu dia boleh nampak. Kita tidak ada dalam suasana tu, kita tak nampak dah gaya bercakap tu. Mungkin dengan gaya yang sombong, bongkak, begitu. Dan zahirnya itu tidak dimaksudkan. Ataupun dia nak perli Nabi SAW ke? Nak perli ke? Ataupun macam-macam lah. Mungkin juga dia ni seorang munafik ke? Mungkin juga. Dan tidak ada disebut namanya di mana-mana.
Mungkin juga. Jadi tindakan Nabi SAW terhadap dia menghalau itu macam mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya, ini bukan dari kalangan kita ni, maksudnya ada masalah ni orang ni. Ada masalah ni. Dan ini orang munafik seolah-olahnya. Sebab dalam hadis itu pun ada disebut juga tentang mukmin dan munafik. Jadi dia macam mengambil satu tindakan buat begitu. Rasulullah SAW sebagai nak mengajar dia dan orang-orang lain supaya dengan kata begitu berarti Nabi menarik perhatian orang lain, beri perhatian kepada dia. Itu maksudnya. Boleh jadi begitu. Itu kalau kita nak takwil ke arah yang kita nak terima lah. Semua bahagian yang terdapat di dalam hadis ini kita nak terima semuanya. Kalau ada yang nampak tak sesuai pun kita cuba takwil dengan takwilan yang mengharuskan lah, boleh diterima benda macam tu. Itu di satu pihak. Itu satu bentuk jawapan. Jawapan yang keduanya ialah kita kena ingat hadis yang kita baca ni dhaif. Kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi hadis dhaif ni yang kata ia boleh jadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi, itu mana-mana bahagiannya, bukan semua. Mana-mana bahagiannya yang bersesuaian dengan hadis sahih yang lain atau hadis hasan yang lain. Adapun yang bercanggah dengan hadis sahih atau hadis hasan yang lain atau bercanggah dengan Quran, itu tak boleh diterima, bahagian tu saja. Jadi bahagian itu kita tak boleh terima. Sebab yang dikata ada syawahid bagi hadis ini ni bukan semua bahagiannya. Bahagian menghapuskan dosa tu ya, menghapuskan dosa. Kemudian yang lain-lain lagi dia sebut Allah itu lebih kasih kepada hambanya daripada ibu burung ni kepada, itu betul, boleh diterima. Tetapi adakah setiap bahagian hadis itu perlu diterima? Jawabnya tidak. Tidak. Jangan kita ingat apabila kata terima sesuatu hadis itu semua bahagian-bahagian yang terdapat di dalamnya, semua potongan-potongan dia tu mesti diterima juga. Bahkan ada syawahidnya juga. Bukan begitu. Itu satu perkara yang poin besar yang perlu kita ingatlah. Ramai orang keliru juga situ tu. Jadi bukan sekadar hadis dhaif, hadis sahih pun kadang-kadang ulama ni berdasarkan ijtihad masing-masing, bahagian ini saja dia terima, bahagian ini dia tak terima. Padahal semuanya sahih. Tapi orang lain terima. Jadi itu ada perbezaan pendapat pula di situ. Setengah-setengah ulama dia ambil bahagian ini saja, bahagian ini dia tak terima. Begitu. Memang biasa berlaku begitu. Itu kalau hadis sahih. Apalagi kalau hadis itu dhaif. Dengan sebab itu, kita kena ingat satu lagi. Satu lagi perawi dia ni siapa? Perawi dia ni siapa? Cuba tengok. Ni kan kita dah baca awal lagi. Ni. Muhammad bin Ishaq. Ni. Ibnu Ishaq. Dan dia riwayatkan haddathani rajulun min ahli Syam yuqalu lahu Abu Manzur an ammihi. Ini perawi majhul. Sebab itulah hadis ini dikatakan dhaif. Seorang Abu Manzur tu siapa, latar belakangnya tidak diketahui. Itu kita dah bincang dah sebelum ni. Penduduk Syam itu. Daripada pakciknya. Pakciknya tu siapa pula? Tak jelas. Begini cara riwayat Ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Kalau riwayat dia yang sesuai dengan riwayat orang-orang lain, itu tak jadi masalah. Orang-orang lain yang kuat lah maksudnya. Tapi kalau riwayat dia bercanggah dengan riwayat yang sahih atau bercanggah dengan Al-Quran, maka itu tidak wajar diterima. Itu penting yang kita tahu riwayat ini sahih ke tidak sahih. Supaya setiap bahagian hadis itu perlu kita terima ke tidak. Jawabnya tak perlu semuanya diterima. Macam di sini bahagian tadi bagi saya tak perlu diterima. Kalau kita mengikut pendapat yang kedua lah. Kalau pendapat yang pertama itu tak jelas. Tak jelas. Tak jelas macam mana. Dia tu munafik. Tak ada jelas. Dalam riwayat mana sebut dia munafik. Dan dia sebut itu zahirnya nampak. Cuba tengok ni. Dia sebut wallahi wamal asqam
wallahi ma maridtu qattu. Dia bersumpah dengan nama Allah ni. Jadi kira-kiranya kita bersangka baik, kira-kiranya dia orang Islam. Sebab wallahi dia bersumpah. Walaupun orang kafir pun ada juga bersumpah dengan wallahi ni. Tetapi zahirnya sebagai orang Islam lah. Kemudian Rasulullah SAW itu berapa kali dah sampai ke sana. Dakwah sampai dah kepada dia, kepada masyarakat di situ. Kalau kita kata dia Islam, dia ni munafik, maknanya dia banyak tak tahu lagi tentang Islam. Tiba-tiba sikap Rasulullah yang begitu keras, itu nampak tidak begitu sesuai. Dengan cara begini, dia boleh bercerita pula kepada orang lain untuk memburuk-burukkan Rasulullah. Rasulullah ni macam tu. Padahal betul saya tak pernah sakit. Saya tanyalah. Jadi yang dia fahamnya sakit tu sakit zahir lah. Sakit batin itu manalah dia tahu. Orang-orang biasa berkata sihat. Yang dalam tu mana kita tahu. Jadi boleh jadi begitu. Ini menyebabkan orang jadi jauh daripada Rasulullah. Sedangkan ini sudah bercanggah dengan ayat Quran yang saya bawa tadi tu. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Tidakkah sikap cara macam ni boleh menyebabkan orang lari jauh daripada kita pendakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapa pendakwah. Kita nak belajar berdakwah dengan dia lah. Jadi adakah dalam setengah-setengah keadaan itu kita boleh bersikap begini? Berdasarkan apa yang kita faham daripada zahir dia, sedangkan dia tu jahil. Rasulullah baru pergi nak berperang situ tu. Maknanya orang situ tu tak tahu secara mendalam lagi kira-kiranya Islam. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bersikap begitu? Nampak? Inilah dari segi dirayah hadis yang perlu kita kena tengok. Di dalam matan dia tu di sini ada masalah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qum anna, bangun kau. Jangan duduk dalam majlis kami. Falasta minna, kau bukan dari kalangan kami. Kenapa begitu kasar? Jadi kita kena ingat. Sebab itu saya telah tulis satu buku tentang Ibnu Ishaq. Dia banyak masalah. Orang-orang yang tak tahu mungkin dia terkejut lah. Dia kata dia ni perawi Abu Daud. Dia ni dalam Muslim pun ada juga. Dia ni sini ada, sini ada. Memanglah. Situlah bendanya. Beza di antara orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Kalau nak kira semata-mata perawi yang ada di dalam kitab ini, ramailah pendusta, mereka hadis yang jahat-jahat tu, kita nak kata macam mana? Pengarang dia sendiri kata dia tu dhaif, dia ni begini, dia ni begini. Macam mana? Jadi itu perlu ada kesedaran, kefahaman yang baik tentang masalah begini. Dalam Abu Daud ini juga ada satu lagi cerita mungkin kita biasa dengar. Cerita Ibnu Ishaq juga. Yang riwayat itu carilah dalam kitab mana pun, nama dia juga yang akan keluar. Itu pernah orang nak bagi sedekah di jalan Allah lah kira-kiranya kepada Rasulullah, nak bagi seketul emas. Rasulullah marah. Ambil emas tu dia baling. Dia lempar emas tu ke arah orang tu, nasib baik tak kena. Kalau kena, emas ni berat juga emas. Jadi apa sikap Rasulullah seperti itu patutkah? Jadi ini pun riwayat Ibnu Ishaq juga. Itu kita kena ingat. Sedangkan ulama-ulama ada kata dia ni Syiah. Ada ulama yang mengatakan Syiah. Salah satu ajaran Syiah atau perangai Syiah ni apa? Dia benci kepada sahabat. Dia menampakkan sahabat ni teruk lah. Sahabat ni teruk. Masalahnya bukan sahabat saja yang akan teruk. Nabi pun akan nampak teruk juga. Itu masalah. Sebab itu kita kena tengok. Jadi ulama yang kata dia Syiah tu, jangan kita kata salah faham gitu begini. Jangan. Mereka perhatilah tu. Antaranya benda-benda begini cuba tengok. Itu satu pihak kita nampak itu munafik. Mungkin andaian saja. Kalau kata munafik sekalipun, Nabi macam mana sikap dia dengan orang munafik? Lembut. Itu cara orang yang berdakwah. Tiba-tiba begini. Jadi bahagian ini tak perlu diterima. Atau kalau kita nak terima pun, ambil pendapat yang pertama tadi. Iaitu
mungkinlah daripada cara dia tu Nabi SAW dah tahu berdasarkan wahyu, orang ni memang orang yang sengaja nak mempermain-mainkan Nabi SAW, dan orang yang berada dalam suasana tu dia nampak, dia faham. Kecuali kita kata begitu, itu tak jelas, tak jelas. Dan nampak bercanggah dengan ayat Quran tadi, bercanggah dengan sifat Rasulullah SAW yang tersebut di dalam hadis-hadis yang lain. Bagaimana sikapnya, layanannya terhadap orang-orang munafik, kita boleh tengok. Banyak daripadanya kadang-kadang dia cakap saja, dia bukan buat pun. Kalau katakanlah dia nak pergi bakar rumah orang-orang yang tak pergi sembahyang berjemaah, dia cakap saja. Adakah dia pergi bakar sungguh? Pernah ke bakar? Tak pernah. Tak pernah. Itu kita perlu tahu peribadi Nabi SAW. Dengan sebab itu saya nak tunjuk ni. Ini satu kitab yang bagus juga, yang menarik juga untuk syarah Abu Daud ini. Ini kitab nanti saya tunjuk ni. Ni Syarah Sunan Abi Daud Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini salah seorang tokoh ulama di Saudi. Saya tak pasti dia masih ada lagi ke ataupun dah meninggal dunia, wallahu a'lam. Tapi tak ada pun sebut dia ni rahimahullah apa semua ni. Tak ada. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, nampak ke tidak? Nampak ke tidak ni? Nampak mana dah? Nampak? Okey. Baik, kita tengok di sini. Apa dia sebut bila sampai tempat tadi kan? Sekejap ya. Di sini. Ni. Faqala rajulun mimman hawlahu, ya Rasulullah, wa mal asqam. Sekejap saya besar. Ni. Wa mal asqam. Wallahi ma maridtu qattu. Yang tadi lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qum anna falasta minna, ay lasta min ahli tariqatina alladhina tahsulu lahum tilka al-asqam fa inna fiha at-takfir wal-ibrah wal-mau'izah. Mana engkau ni tidak mengikut pengajaran kami, ya, orang yang ikut pengajaran kami dia dapat faham bahawa penyakit itu boleh menghapuskan dosa dan boleh menginsafkan seseorang itu, menjadi penasihat kepada seseorang itu. Jadi dia pun sebut selepas, wal hadith kama arafna ghairu sahih. Apa makna? Dia pun mula terasa seperti yang saya sebut tadilah. Sebab nampak macam kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Sedangkan berapa kali dia pergi dakwah di situ. Dia pergi itu pun berdasarkan riwayat yang lain disebutkan pergi itu dalam misi peperangan. Sebab tu bawa bendera-bendera tu. Bawa bendera-bendera tu, sahabat-sahabat bawa. Maknanya kalau maklumat tentang Islam tu terlalu sedikit lah kita kata. Bukan masyarakat yang sentiasa ada bersama Nabi SAW. Bukan kawasan tu kawasan di Madinah, betul bukan. Sebab itu dia sebut wal hadith kama arafna ghairu sahih. Apa maksud dia sebut ini? Dia mula terasa tu. Takut-takut kita pegang yang ini, nampak Rasulullah ni berperangai kasar. Kalau berperangai kasar, dia sudah jadi bercanggah dengan ayat tadi. Ini. Bercanggah dengan ni firman Allah, walau kun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini menjadi sebab ni. Kalau dia bawa kepada masyarakat, dia kata teruk Rasulullah ni, Muhammad ni macam ni perangai dia. Aku tanya betul, aku cerita betul, dia jawab macam tu. Kasar gitu. Ni dah bercanggah dengan ni. Ini cara kita nak menilai sesuatu hadis itu. Apalagi sanad dia tu memang bermasalah.
Memang ada orang macam tu. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi tak boleh, kalau kita kata hadis itu sebelum ni saya dah sebut, boleh meningkat naik jadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi untuk bahagian-bahagian lain yang tidak bercanggah dengan hadis sahih atau hadis hasan. Bahagian-bahagian yang tidak bercanggah tu okeylah. Jadi syahid itu berguna untuknya. Tetapi yang ni tak ada syahid. Yang ni, yang kasar ni. Kalau ada pun riwayat dia juga. Yang lain tu riwayat dia juga. Jadi ini sebab itulah ulama kata dia tu Syiah. Syiah ni salah satu ciri dia adalah benci kepada sahabat. Dan Syiah ni kita perlu faham cara dia melepaskan kebencian dia, dendam dia kepada sahabat itu luar biasa. Dipanggil ada satu kaedah dia, tabarra, al-bara'ah. Itu menjadi salah satu rukun iman. Al-bara'ah apa makna? Berlepas diri daripada orang yang dipercayai mereka sebagai musuh Rasulullah, musuh Islam. Jadi musuh Islam bagi mereka siapa? Sayyidina Abu Bakar tu musuh Islam, Sayyidina Umar tu musuh Islam. Usah ke sahabat-sahabat yang biasa-biasa ni. Begitu. Cumanya dalam masyarakat Islam dahulu orang Syiah pun dia masuk juga. Ini berdasarkan kajian ulama. Dia masuk juga dalam masyarakat Islam ni untuk menyebarkan fahaman dia. Banyak perkara lah dia tapis lah. Kalau dia pergi kata Abu Bakar ni jahat begini-gini, orang tak terima terus lah. Tapi dia tak pukul yang hebat-hebat, yang besar-besar, dia pukul yang lain. Kadang-kadang berselindung dengan cara berselindung. Kalau kaedah balaghah, dia panggil ta'kidul dham bima yushbihul madha. Dia ada ta'kidul madh bima yushbihul dham. Jadi Syiah ni dia pakai kaedah tu, ta'kidul dham bima yushbihul madh. Sesuatu zahirnya nampak macam puji, macam dia menyatakan kelebihan, tapi sebenarnya dia keji. Di sebalik tu sebenarnya dia keji. Dia mencela, dia mengkritik. Misalnya cerita Sayyidina Umar sebat anak dia yang berzina tu, minum arak tu. Itu pun zahirnya kita nampak tengok bagus Sayyidina Umar tu, adil. Dia tak kira anak dia sendiri pun dia laksanakan hukuman had. Kita kata begitu sebab kita tengok selapis. Tapi kalau orang tengok banyak lapis, nampaklah. Nampaklah teruk dia tu. Nampaklah dia nak menunjukkan itu cara dia halus. Syiah ni. Dia panggil tabarra. Tabarra ni umum, maklum. Kalau orang yang mempelajari Syiah sedikit tahu. Cara dia menyatakan kebencian dan dendam itu berselindung. Secara berselindung. Zahirnya nampak elok. Macam puji. Sebenarnya dia keji. Apa dia keji? Melalui cerita tu. Kalau begitu maknanya di zaman Sayyidina Umar ni masih banyak lagi Arab di sekitar masjid Nabi. Sedangkan mana nak ada dah, orang Yahudi tak ada dah. Dalam cerita tu semua orang Yahudi, Arab, orang Yahudi. Jadi sampai orang Islam pun terpedaya, anak khalifah sendiri pun jadi bangsanya. Betul ke begitu? Ini benda di sebalik. Bila kita korek, kita nampaklah. Kalau kita tak korek, tak nampak. Tengok selapis nampak, bagus Sayyidina Umar. Gitu. Sehingga imam-imam kita pun dalam khutbah dia bawa cerita tu. Dia tak tahu. Semua tu kena perangkap dia. Terkena dia tu semua. Terkena racun dia tu. Padahalnya begitu. Lepas tu Sayyidina Umar sebab. Kenapa dia tidak sebab yang perempuan tu? Tak ada sebut pun cerita perempuan tu. Yang anak dia berzina tu. Kenapa dia tak sebab? Kalau perempuan itu sudah berkahwin, kenapa dia tak rejam? Dan banyak lagi di situ. Saya telah tulis satu buku tentang itu saja. Kepalsuan cerita tu. Dari semua sudut kita tengok. Kemudian dalam kitab-kitab yang sahih tak ada pun semua benda tu. Tak ada pun. Ni cerita puak-puak Syiah. Jadi dia masuk di kalangan ahli sunnah ni untuk sebar fahaman dia. Setakat mana yang dia boleh sebar. Dia tak boleh sebar sepenuhnya, dia sebar separuh. Dia tak boleh 100%, dia 50%. Begitu cara dia. Dan orang kita ingat, dia dah ini saja je orang anggap dia Syiah. Saja apa, takkanlah ulama tu
saja nak tuduh orang Syiah. Dia tu bukan dituduh sekadar Syiah, banyak lagi benda lain. Qadariyah pun dituduh juga, Mujassimah pun itu dia tu kena juga. Jadi ada banyak perkara. Bila kata Ibnu Ishaq ni, sebab itu ramai ulama tak mahu pakai. Bahkan Imam Malik takkan saja-saja nak kata Dajjalun minad Dajjajilah. Ini salah seorang Dajjal. Berat tu. Takkanlah kerana masalah peribadi. Jadi Imam Malik ni setakat itu yang kita faham. Kerana ada masalah peribadi terus dia kata tak bagus tentang Ibnu Ishaq. Kalau macam tu bukan tokoh. Tokoh ni dia teliti. Dia teliti nak buat apa-apa, dia bukan sembarangan. Baru tokoh. Imam Malik tu kan tokoh. Setengah-setengah orang dia kata ada masalah peribadi. Masalah peribadi apa? Kemudian bukan Imam Malik seorang yang kata begitu. Ramai lagi ulama rijal hadis kata. Jadi orang, bagi saya tak jadi masalah orang nak terima tu. Tapi bila berhadapan dengan benda macam ni, kamu terima. Kamu jawablah. Tapi bagi saya mudah. Kita dah cerita. Ni kena berhati-hati perawi ni. Perawi ni nak kena berhati-hati. Orang-orang yang kata, setengah-setengah orang tu dia kata kita tidak selidik betul lah, macam-macam lah. Ramai lagi ulama yang puji dia. Itulah. Bila bertemu macam ni, kamu jawablah. Kamu jawab. Biarlah nampak Rasulullah tu nampak teruk bercanggah dengan Quran pun begitu. Kerana nak bela Ibnu Ishaq. Saya tak faham begitu. Bukan begitu cara. Nampak ke tidak tu? Faham dah tidak ni? Saya nak dengar jugalah pandangan sahabat-sahabat kita yang hadir ni. Macam mana? Nampak ke tidak? Penjelasan saya, huraian saya. Jelas Maulana. Nampak. Itu cara. Sebab itu permainan ni dia bukan pergi di kalangan orang biasa, dia masuk melalui kitab-kitab hadis. Sebab itu ada perawi Syiah, perawi apa, jadi kita kena beringatlah. Kalau perawi Syiah, ulama dah kata dia Syiah, lepas tu fahaman dia bawa kandungan tu menyokong fahaman dia, tak boleh pakai hadis tu, jadi dhaif. Itu pun kita dah terima juga. Sebab apa? Ada syawahid. Syawahid itu bukan tepat dengan yang tadi, tepat dengan yang bahagian lain. Banyak lagi, hadis itu panjang. Banyak tempat yang sesuai dengan hadis lain. Tapi bahagian itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi bahagian itu tak perlu pakai lah. Jadi jangan kita ingat Imam Abu Daud bawa ni. Imam Abu Daud bawa tu cara dia. Sebab tu yang orang belajar kitab ni. Memang cara dia nak memperkenalkan cerita ni, perkara ni, perawi yang macam ni pun ada juga riwayat. Kalau kamu nak dapat kandungan isi ni, bahawa dosa ni boleh dihapuskan oleh penyakit yang menimpa kita. Banyak lagi hadis sahih yang lain. Tapi dia tidak bawa itu. Abu Daud tak tahu ke? Dia tahu. Saja dia nak perkenalkan kepada kita. Ada juga saluran riwayat yang tak kuat, yang cerita benda macam ni. Ini boleh kita jadikan sebagai riwayat syawahid, sebagai mutaba'at gitu. Sebagai mutaba'at, sebagai riwayat sokongan sahaja, bukan sebagai riwayat asas. Jangan kita ingat semua yang Abu Daud bawa dalam kitab dia ni sebagai riwayat asas dia. Tidak. Kalau macam tu teruklah. Kita kata lama-lama kita kata kita lebih alim lagi daripada Abu Daud. Kita tahu hadis sahih dalam perkara ni. Ni hadis sahihnya. Kenapa Abu Daud tak bawa? Jadi dah sangka buruk pula dah. Ini sebab kita tak faham cara penulis tu. Sebab itu kitab-kitab ni nampak biasa gitu je. Tapi kena belajar. Kalau tak belajar, dia jadi keliru macam tadi lah. Kenapa Imam Abu Daud tak bawa yang sahih tu? Yang sahihnya yang mana? Yang saya sebut, syawahid dia. Berapa banyak yang sahih? Tetapi bahagian tadi tak ada sokongan daripada hadis sahih. Tak ada. Dan canggah dengan Quran. Bila ada Quran, selesailah. Tak perlu dah hadis tu. Kalau ada hadis pun sebagai tambahan. Rasulullah tu bukan kasar begitu sifatnya. Bukan begitu. Dan bukan begitu sifat pendakwah. Apalagi dengan orang-orang yang baru. Itu memang orang baru di situ tu. Bukan sudah lama Islam. Orang-orang di situ. Kalau kita terima Islam pun. Kalau kita kata munafik sekalipun. Sikap Nabi tu sebagai pendakwah tak sesuai. Bukan begitu sifat Nabi.
Orang yang belajar hadis ni dia kena mantap betul, kena faham apa peribadi Nabi, sifat dia macam mana. Mana-mana hadis yang bercanggah dengan sifat tu, kena fikirlah, kena fikir. Sebab itu yang saya tunjuk ni, dalam kitab ni dia sebut, selepas dia sebut begitu kan, dia pun sebut wal hadis kama arafna ghairu sahih. Hadis ni seperti yang kita telah tahu, tidak sahih. Jadi tak perlulah kita nak ambil semua bahagian dia tu sebagai fakta yang sahih. Tak perlu. Ambil mana-mana yang sesuai saja. Yang sesuai dengan hadis-hadis sahih. Sesuai dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil yang tu. Yang dibuat. Begitu ya. Baik. Mana tadi? Seterusnya, maka aku meletakkan semuanya di atas tanah. Bila Nabi kata mana benda burung tu, bila dia ambil burung tu, bungkus semuanya dengan selimut. Aku pula terus menangkap dan membungkus semuanya dengan selimutku. Nah, ini semuanya ada bersamaku, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, letakkan semuanya di bawah. Rasulullah suruh letak di atas tanah. Burung dengan anak burung yang dia ambil tu, orang tu ambil tu. Maka aku pun meletakkan semuanya di atas tanah. Namun ibunya masih tetap bersama, mahu melindungi mereka. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat dengan berkata, apakah kamu kagum terhadap kasih sayang ibu burung ini kepada anak-anaknya? Mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian baginda berkata, demi zat yang jiwaku atau nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada para hambanya daripada ibu burung ini kepada anak-anaknya. Lepas tu Nabi pun kata, kembalikan mereka hingga engkau meletakkannya pada tempat di mana engkau telah mengambilnya bersama-sama ibu mereka. Nabi kata. Maka laki-laki itu pun mengembalikannya seperti diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi nota nombor berapa? 9 lah ya. Lepas tu ni nota nombor 10. Hadis ini dikemukakan juga oleh Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. Ni tengok ni, jilid 5 muka surat 250 hingga 251. Hadis nombor sekian-sekian. S tu maknanya hadis lah. Hadis nombor daripada riwayat An-Nufaili. An-Nufaili itulah sama juga. Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam Ma'rifatus Sahabah. Ini jilid muka surat. Hadis nombor. Tapi saya tidak buat semualah, sebahagiannya begitulah. Sebahagiannya sebut nama kitab saja. Daripada Muhammad bin Salamah dengan sanad yang sama. Ibnul Athir di dalam Usdul Ghabah, Al-Mizzi di dalam Tahdzibul Kamal di bawah biografi Amir Ar-Rami, daripada saluran riwayat Muhammad bin Ishaq dengan sanad ini. Ibnu Qani' di dalam Mu'jamus Sahabah, Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, Al-Bukhari secara ta'liq di dalam At-Tarikhul Kabir daripada Ismail bin Abi Uwais daripada ayahnya, daripada Muhammad bin Ishaq, katanya Al-Hasan bin Umarah meriwayatkan kepadaku. Di sini Ibnu Ishaq kata Hasan bin Umarah riwayat kepada dia. Ada sebut begini. Lepas tu Imam Bukhari kritiklah, maknanya ini kekeliruan dalam sanad ini. Kekeliruan dalam sanad. Meriwayatkan kepadaku daripada Abi Manzur, daripada pakciknya, daripada Amir Al-Khadir Ar-Rami. Kalau sebut pun tak jadi apa juga, tidak jadi sahih juga. Sebut sebab apa? Sebab Abu Manzur itu tidak diketahui. Pakciknya pun tidak diketahui juga, tidak dikenali. Jadi hadis itu tetap dhaif. Baik. Tadi saudara kita Saleh baca. Sila Saleh baca. Teruskan. Saleh baca. Memang ada. Antara pengajaran dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah yang pertama, penyakit atau kesakitan yang dialami orang mukmin juga ada kelebihannya. Salah satu kelebihannya ialah ia menjadi penghapus dosa-dosanya. Yang kedua, orang alim
atau pemimpin hendaklah dihormati dan dimuliakan dengan menyediakan tempat yang khusus untuk didudukinya dan lain-lain. Yang ketiga, mengasihani makhluk-makhluk Allah sama ada rakyat jelata, anak-anak, binatang-binatang dan burung-burung adalah dituntut dalam agama. Yang keempat, orang yang mengambil sesuatu yang tidak harus diambilnya hendaklah mengembalikannya kepada tuannya atau ke tempat yang diambilnya. Yang kelima, menyakiti binatang-binatang atau burung-burung tanpa sebab juga haram, tetapi memeliharanya dengan baik adalah harus, yakni dibolehkan. Yang keenam, penggunaan bendera dan panji-panji sebagai tanda pengenalan bagi sesuatu pasukan tentera dan lain-lain telah pun wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dan para sahabatnya juga telah menggunanya. Yang ketujuh, berselimut adalah salah satu cara berpakaian yang lumrah dalam masyarakat Arab di zaman itu. Yang ke-8, Nabi SAW sentiasa menerapkan akidah Islam dan akhlak yang mulia ke dalam jiwa para sahabat setiap kali bertemu, setiap kali berlaku sesuatu peristiwa. Banyak daripada pengajaran dan bimbingan baginda berlaku secara spontan. Yang ke-9, orang mukmin mendapat pengajaran, iktibar dan keinsafan daripada setiap malapetaka yang menimpanya, sakit mengingatkannya kepada kematian. Sementara orang munafik diumpamakan seperti unta yang tidak tahu apa pun yang berlaku kepadanya. Ia terus lalai dan leka. Tidak ada apa-apa pun yang menginsafkannya sehingga ia mati dalam keadaan bergelumang dengan dosa-dosa. Dan yang ke-10, kasih dan sayangkan anak-anak merupakan fitrah ibu. Ibu binatang liar, mergas tua dan unggas juga mempunyai fitrah itu. Jadi kalau kita tengok di sini, kesimpulan yang saya buat ni banyaklah. Banyaklah pengajarannya. Antaranya panji-panji kan, bendera ni. Sekarang ni banyak kan bendera setiap negara ada bendera ni. Bendera parti, bendera macam-macam ada kan. Adakah ada asasnya? Ada. Di zaman Rasulullah telah ada pun begitu. Bukan benda ni tak ada asas. Zaman Rasulullah orang tak pandai lagi guna benda ni. Bukan. Benda ni sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Begitu juga menyakiti binatang-binatang, burung-burung. Ini tak boleh tanpa sebab. Haram. Banyaklah hadis-hadisnya yang melarang. Hadis-hadis yang lain. Tetapi memeliharanya dengan baik, macam orang pelihara ikan kan. Ikan cantik-cantik tu. Dia ada akuarium. Di rumah dia ataupun di mana-mana lah, pejabat kan. Itu boleh. Tapi kena jaga dengan baik. Kalau tidak jaga berdosa. Tak bagi makan misalnya. Tak bagi kelengkapan yang cukup lah. Kalau ikan laut itu lagi susah nak jaga. Kena oksigen lah, kena macam-macam lah. Bagi ubat ni. Kalau tak bagi, berdosa. Itu termasuk dalam berdosa juga. Tapi kalau jaga dengan baik, itu diharuskan. Boleh. Dalam hadis-hadis yang lain pun ada sebut juga tentang perkara ni. Seterusnya berselimut. Berselimut. Ini mungkin kita tak nampak di tempat kita ni sebab tempat kita ni panas. Tapi di setengah-setengah tempat sampai sekarang ni masih lagi. Terutamanya orang-orang yang mundur lah dalam masyarakat, yang mundur, yang ketinggalan seperti di Afghanistan tu. Biasalah selimut ni. Pakaian biasa mereka. Tahu-tahu keluar senapan dalam keluar pistol dalam selimut tu. Macam tu lah. Setengah-setengah masyarakat tu pula selimut ni jadi fashion pakaian untuk musim sejuk. Jadi kita nak tengok pelbagai corak kain selimut tu kita boleh tengok pada musim sejuk lah, setengah-setengah tempat itu. Masih ada sampai sekarang ni. Tapi kalau masyarakat Arab dahulu memang lumrah lah. Itu sesuatu yang umum. Bukan sahaja dalam peristiwa ni, tidak, sahabat-sahabat di Madinah pun begitu. Nabi sendiri pun berselimut. Berselimut. Lepas tu kalau kita tengok di sini, Nabi SAW ni dia tak adalah macam kita mengajar kitab begini tentang agama, tak ada. Dia bukan begitu cara. Misalnya nak menerapkan akidah bahawa Allah itu lebih kasih terhadap hamba-Nya daripada ibu burung ni kepada. Itu akidah tu. Akidah tu. Dia ajar tu sambil. Bila berlaku sesuatu peristiwa dia sebut secara spontan, mana tanpa dirancang. Baik dari sudut akidahnya, dari segi akhlaknya,
akhlak yang mulia, perasaan belas kasihan, macam mana Nabi SAW itu menimbulkan sifat-sifat yang mulia di kalangan sahabat itu, ianya berlaku secara spontan. Bila berlaku peristiwa-peristiwa tertentu. Bukan dengan duduk bersila di satu tempat, murid pun mengerumuninya, mengelilinginya. Walaupun ada juga ketika-ketikanya begitu, tapi tidak selalu begitu. Bukan dengan buka kitab. So sahabat tulis hadis, baca tu hadis tu. Bukan begitu. Bukan begitu. Lepas tu ialah ini semua ni pengajaran, pengajaran kesimpulan daripada hadis itu. Seterusnya habis di situ kita pergilah pula kepada hadis ini. Soleh boleh baca lagi? Soleh, sila baca ni hadis ni. 3090 pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili wa Ibrahim ibn Mahdi al-Missi. Mahdi dia begini kalau kitab-kitab hadis ni kan, kadang-kadang dia berbagi dua di sini, Muhammadin. Kadang-kadang dia berbagi satu. Maknanya bagi satu tu yang betulnya macam tadi, bagi dua tu. Kalau dia buat bagi satu, itu dari segi sebutannya. Tak perlulah Muhammadinin Nufaili. Keluarkan nun kecil tu. Seperti dalam Quran itu tak perlu. Muhammadin Nufaili gitu. Mahdiyim wa Ibrahim bin Mahdiyil Missisi. Mahdiyin. Bagi dua ni betul, ini yang asal. Tetapi kalau dia buat bagi satu pun tak perlulah kita takwil apa-apa. Betul juga. Jadi cara bacanya Abdullah bin Muhammadin Nufaili. Itu cara baca nama-nama dalam kitab-kitab hadis ni. Tak perlulah kita jaga kaedah seperti baca Quran itu kan. Bila ada tanwin ni maknanya ada nun mati hakikatnya. Nun tu nun kecil lah, kita pun buat keluar nun. Muhammadin, misalnya kita kata Muhammadin, bila kita buat satu baris gini, kita pun buat nun. Nun gini. Sekejap saya tunjuk. Nun. Begitu buat. Muhammadinin Nufaili. Nun ni kita pun berbaris di bawah pula. Begitu. Tak perlu begitu. Tak perlu. Tidak salah pun. Tapi kalau baca Quran, memang kena jaga. Kena jaga. Ini jadi kita buat. Di sini dia buat baris dua. Inilah maknanya baris yang asal. Tapi kalau setengah-setengah kitab dia buat baris satu. Mahdiyin ini pun dia buat baris satu. Ni kan baris dua di bawah. Kalau dia buat baris satu pun tak kisah. Itu berdasarkan sebutan. Tapi kalau ditulis, kalau nak nyatakan baris dia tu memang beginilah. Baris dua. Boleh Soleh? Okey, boleh Maulana. Teruskan. Okey. Wa Ibrahim bin Mahdiyil Missisiyul Ma'na. Qala haddath. Kita berhenti di situ. Al-ma'na begitu. Al-ma'na. Okay. Qala haddathana Abu al-Malih an Muhammad bin Khalid. Lepas haddathana itu tak ada qala dah. Tak ada. Okey. Qala haddathana Abu al-Malih an Muhammad bin Khalid. Cuba tengok sini. Muhammad ni dia berbaris satu pula. Padahal di atas ni Muhammad ni bagi dua kan. Sepatutnya di sini berbaris dua juga. Tapi ini dia buat satu ni berdasarkan sebutan kita. Betul juga. Tak jadi masalah. Teruskan. Okay. Qala Abu Dawud qala Ibrahim bin Mahdi as-Sulami an abihi an jaddihi wa kanat lahu sahbatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك
ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. Teruskan baca. Yang bermaksud Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan Ibrahim bin Mahdi Al-Missisi meriwayatkan kepada kami. Makna riwayat mereka berdua sama. Kata mereka berdua, Abu Malih meriwayatkan kepada kami. Abul Malih. Abul Malih meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Khalid. Abu Daud berkata, kata Ibrahim bin Mahdi, yakni Muhammad bin Khalid itu As-Sulami. Beliau, yakni Muhammad bin Khalid As-Sulami meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Dan datuknya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, yakni Datuk Muhammad bin Khalid berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu jika telah ditakdir Allah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya, sedangkan ia tidak memperolehinya dengan amalannya, maka Allah mengujinya pada jasadnya, hartanya atau pada anaknya. Abu Daud berkata, Ibnu Nufail menambahkan dalam riwayatnya, kemudian Allah memberikan kesabaran kepadanya dalam menghadapi ujiannya. Kemudian lafaz yang riwayat kedua-dua mereka sama, iaitu sehingga Allah menyampaikannya kepada kedudukan yang telah pun ditakdirkan untuknya. Baik. Di sini ni apa ni hadis di bab masih lagi di bawah bab ini cuba kita tengok ni. Ini bab Kitabul Janaiz, itu bab besar. Lepas tu di bawah tu ni bab 1 Babul Amrad Al-Mukaffirah Lidh-Dhunub. Di bawah bab ni lah juga hadis 3090 tu. 3089 dan 3089 dan 3090. Jadi hadis yang kedua tu di bawah bab ini juga. Begitu. Babul Amrad, penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa-dosa. Gitu. Jadi hadis ini 3090 ni di bawah bab yang sama juga. Sekejap ya. Kita tengok. Tetapi perlu diketahui bahawa hadis ini saya ada sebut juga. Di sini saya ada sebut juga. Ni di sini ya. Ni 14. Hadis 3090 ini tidak terdapat di sini ya. Cuma saya nak orang lain pula baca. Siapa nak baca pula di sini nota ni? Nota 11. Silakan. Orang lain pula kalau boleh. Siapa nak baca pula? Silakan. Siapa? Izzuddin. Izzuddin. Teruskan Izzuddin. Siapa ni perawi ni? Nombor 11 ni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Terus. Sebelah tu. Sebelah. Beliau ialah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail Al-Quda Al-Nufail. Ni tak betul ni. Seorang perawi. Al-Quda'i sepatutnya. Teruskan. Saya tak dengar ni. Mana Izzuddin? Ada. Teruskan. Dengar malam. Dengar dah. Seorang perawi siqah, hafiz lagi imam, Bukhari dan pengarang-pengarang kitab sunan yang utama meriwayatkan hadis-hadisnya. An-Nufaili meninggal dunia pada tahun 234 Hijrah. Seterusnya dia An-Nufaili dan Ibrahim bin Mahdi Al-Missisi. Mana dua? Imam Abu Daud ambil daripada dua orang guru dia. Seorangnya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan seorang lagi Ibrahim bin Mahdi
Al-Misisi. Ini baca di sini pula. Mana Izzuddin tadi? Teruskan. 12. Ya. Ibrahim bin Mahdi Al-Misisi adalah seorang perawi makbul. Abu Hatim mengatakan beliau siqah. Ibnu Qani' berkata Ibrahim bin Mahdi Al-Misisi meninggal dunia pada tahun 225 Hijrah. Lepas tu meriwayatkan kepada kami. Dua orang guru ni meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Abu Daud kata. Makna riwayat mereka berdua sama. Itu maksud al-makna. Al-makna itu maksudnya makna riwayatihima wahidun. Itu maksudnya. Makna riwayat mereka berdua sama. Walaupun lafaznya tak sama. Itu maksudnya. Mafhum riwayatnya sama. Lafaznya tidak sama. Imam Abu Daud awal-awal lagi cerita. Itu amanah ilmu dia. Bila nak menyampaikan hadis ni, dua orang guru ni lafaz dia sama ke? Dia kata tidak. Makna dia saja sama. Mafhum dia. Lafaznya tak sama, ada beza. Nanti dia akan sebut di mana bezanya. Itu makna al-makna. Sekejap saya nak tunjuk ni. Ni kalau kita tengok di dalam Badlul Majhud, dia sangat istimewa lah, dia sebut. Tapi di sini tak ada, dia sebab dia tambahan di sini. Nanti saya sebut. Ni cuba tengok sini. Kalau hadis yang satu lagi di bawah tajuk ni, dua orang juga diambil daripada dua orang juga guru. Haddatsana Muhammad bin Isa wa Musaddad. Dua orang. Muhammad bin Isa dan Musaddad. Al-makna, ini makna hadithihima atau makna riwayatihima wahidun, sama. Makna riwayat mereka berdua sama. Jadi begitu juga di sini. Itu maksud al-makna. Sebab tu kita kena berhenti ya. Wa Ibrahim bin Mahdi Al-Misisi al-makna, gitu. Kena baca begitu ya. Sepatah al-makna, berhenti. Lepas tu qala dan seterusnya. Jadi mereka berdua, makna riwayat mereka berdua sama, kata mereka berdua. Abul Malih. Jadi mereka berdua ni ambil daripada Abul Malih. Abul Malih meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Khalid. Siapa nama Abul Malih ni? Teruskan Izzuddin. 13. Nama sebenarnya ialah Al-Hasan bin Umar bin Yahya Ar-Raqi Al-Fazari, seorang perawi siqah. Abu Al-Malih adalah seorang perawi sunan. Abul Malih adalah perawi sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bukhari hanya mengambil hadisnya untuk kitabnya Al-Adabul Mufrad. Abul Malih meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Maknanya dalam Sahih Bukhari tak ada riwayatnya. Imam Bukhari ambil hanya untuk kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad tu syarat dia tidaklah seketat Sahih Bukhari. Walaupun tulisan Imam Bukhari juga. Dalam tu ada. Dia ni perawi Al-Adabul Mufrad. Tapi dalam Sahih Bukhari tak ada. Begitu. Abul Malih. Kemudian Abul Malih meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Khalid. Lepas tu Abu Daud berkata, inilah qala Abu Daud. Qala Abu Daud ini bahagian yang penting. Yang kadang-kadang mengelirukan pembaca-pembaca. Kalau kita tak belajar betul, kadang-kadang keliru. Dia cuba tengok ni. Bila dia sebut sampai di sini, sanad tak habis lagi tu. Terus dia kata, qala Abu Daud. Qala Abu Daud. Abu Daud berkata. Ni qala Abu Daud ni penting ni. Dalam kitab Abu Daud ini, bahagian-bahagian inilah yang menarik sebenarnya. Yang menarik. Dan kadang-kadang tak kena gaya boleh jadi keliru, salah faham.
Kata Abu Daud, qala Ibrahim bin Mahdi. Ni Ibrahim bin Mahdi ni kan. Ni gurunya yang kedua. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili guru pertama. Yang sebut ni Abu Daud kata ni, qala Ibrahim bin Mahdi. Ibrahim bin Mahdi kata As-Sulami. As-Sulami daripada ayahnya, daripada datuknya. Kata Ibrahim bin Mahdi As-Sulami. Jadi As-Sulami ni bukan sifat Ibrahim bin Mahdi. As-Sulami ni nama nisbah kepada Muhammad bin Khalid. Ni. Muhammad bin Khalid, jadi berdasarkan riwayat Ibrahim bin Mahdi kepada Imam Abu Daud, dia ada sebut As-Sulami. Sesoalannya dia tulis begini, As-Sulami. As-Sulami begitu. Maknanya dua orang tu guru ni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili tak sebut As-Sulami. Hanya guru yang kedua sahaja yang sebut As-Sulami. Yang ni sebagai isim mansub, isim nisbah ni kepada Muhammad bin Khalid. Muhammad bin Khalid ni As-Sulami. Bukan As-Sulami ni jadi sifat kepada Ibrahim ni tak. Bukan Ibrahim bin Mahdi As-Sulami, bukan. Muhammad bin Khalid ni As-Sulami. Ini kan keliru. Jadi kalau baca tu dia kena orang yang betul-betul kemah lah dari sudut nahu, baru dia faham. Kalau orang kemah nahu dia boleh faham. Jadi Muhammad bin Khalid ini As-Sulami. Yang sebut Sulami ni seorang tu guru dia saja. Ni Ibrahim bin Mahdi Al-Misrisi. Bukan kedua-dua tu guru. Yang ni tak sebut As-Sulami, sepatah tu. Tengok Imam Abu Daud, ingat tu. Guru ni yang sebut ini. Guru ni tak sebut. Jadi dia berjelas terus. Jadi Muhammad bin Khalid ni ambil hadis ini daripada ayahnya, daripada datuknya. Wa kanat lahu suhbah. Datuknya itu adalah sahabat Nabi, datuknya ni. Bukan ayahnya. Ayahnya tidak. Khalid tu. Khalid ni tidak. Khalid ni tidak. Lepas tu datuk tu nama apa? Tak sebut sini. Tak sebut. Tapi wa kanat lahu suhbah, bila sebut kata dia tu sahabat tak jadi masalah. Tak sebut pun tak apa. Hadis itu tidak akan jadi dhaif dengan sebab tu. Cuma jadi dhaif an abihi ni. An abihi ni Khalid. Biar jelaslah di sini. Siapa Muhammad bin Khalid ni? Kalau datuknya sekadar tu tak tahu nama pun tak jadi masalah sebab dia sudah sebut dah sahabat. Bila sahabat mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, lepas dia tak akan tanya banyak sahabat. Kalau kita tahu, ya bagus. Tak tahu pun tak jadi masalah. Tidaklah menyebabkan tak tahu tu, majhul itu, tak tahu nama tu menyebabkan jadi dhaif hadis itu. Tidak. Baiklah. Sekarang ni kita nak tengok. Meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Khalid. Abu Daud berkata, kata Ibrahim bin Mahdi. Sebab itu saya buat dalam kurungan. Muhammad bin Khalid itu As-Sulami. Bukan kata Ibrahim bin Mahdi As-Sulami. Mana Ibrahim bin Mahdi itu As-Sulami? Bukan. Beliau, yakni Muhammad bin Khalid As-Sulami, meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Kita ada nota 14. Silakan Izzuddin sambung. 14. Hadis 3090 ini tidak terdapat di dalam nuskhah Sunan Abi Daud riwayat Al-Lu'lu'i. Kerana itulah Al-Munziri tidak menyebutnya di dalam mukhtasarnya. Di dalam Syarhul Aini dan Al-Manhal juga tidak tersebut hadis ini. Setelah mengemukakan hadis 3090 ini di dalam Al-Atrafnya, Al-Mizzi berkata, hadis ini terdapat dalam riwayat Ibnul Ab dan Ibnu Dasah. Abdul Qasim tidak menyebutnya. Abul Qasim tidak menyebutnya. Begitu dia sebut. Jadi ni hadis ni dalam riwayat Al-Lu'lu'i tak ada. Sebab itu kita tengok dalam Badlul Majhud. Cuba kita tengok ni. Dia buat nombor 1 lepas hadis yang pertama tu, hadis orang yang apa nama ni tangkap burung tadi tu. Dia buat nombor 1 di sini. Di sini cuba tengok di bawah ni. Zada fi nuskhatin. Dalam satu nuskhah ada tambahan begini,
Ini 390. Ini ya. Qultu qala al-Mizzi fil atraf. Ini nombor ni. Dia kata hadis ini ada dalam riwayat Ibnu al-Abd dan Ibnu Dasah. Ini yang disebut. Dan hadis ini dhaif juga. Saya ada tanda di sini dahulu ni. Dhaif kerana ja'alah Muhammad bin Khalid dan ayahnya. Itu majhul, perawi majhul. Tetapi ia hasan li ghairi kerana syawahidnya. Ahmad dan Ibn Hibban dan lain-lain turut meriwayatkannya. Ini dalam catatan saya dahululah. Tapi kalau kita tengok di sini, cuba tengok. Badlul Majhud dia letak di bawah ni. Sebab bukan dalam semua nuskhah Sunan Abi Daud ada. Itulah yang kita perlu tahu perbezaan nuskhah tu. Yang nuskhah yang ni Al-Manhal. Ni Al-Manhal ni tak ada. Tak ada. Hadis ini tak ada dia sebut. Cuba tengok ni. Lepas tu akhir dia ada sebut. Wa minha ma rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabarani fil Kabir wal Awsat an Muhammad bin Khalid an abihi an jaddi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis itulah. Lepas tu hadha al-hadith thabitun fi ba'd nusakh al-musannif min riwayat Ibn Dasah. Dalam nuskah Ibn Dasah ada ni. Dalam setengah nuskah ada. Tapi yang dia pakai ni dia tak masukkan hadis itu. Dia tak masukkan hadis tadi. Terus mana bab ni? Terus bab ni. Dan bab ni pun dalam setengah-setengah nuskah tak ada bab ni. Maknanya hadis lepas ini termasuk di bawah tajuk tadi juga. Tetapi dia ada buat tajuk sini. Maknanya dia pakai nuskah lain lah. Begitu juga dengan pengarang Badlul Majhud. Dia ada tajuk di sini. Babun idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihan fashaghalahu anhu maradun aw safar. Ini bab kedua, dia tulis nombor 2 ni. Bab 2 di bawah Kitabul Janaiz. Tapi dalam setengah nuskah cuba tengok nombor 2 dia tulis nombor 2. Hadzal bab zada fi nuskhatin. Dalam satu nuskah ada bab ni. Maknanya dalam nuskah yang lain tak ada bab. Tajuk bab ni, hadis ni ada, hadis di bawah tu ada. Begitu. Perbezaan nuskah. Begitu juga kalau kita tengok ni Al-Aini, dia tak ada apa namanya hadis tadi, tak ada dalam nuskah dia. Tak ada. Tak apalah. Baik. Seterusnya daripada datuknya, dan datuknya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang Datuk Muhammad bin Khalid itu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu jika telah ditakdir Allah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya, seperti yang akhi Saleh baca tadilah. Kita dah baca, tak perlu baca. Di sini ada nota 15. Nota 15. Baca situ Izzuddin. Nota 15. Penyakit yang dialami seseorang juga daripada segi ia menghapuskan dosa-dosanya dan menaikkan darjatnya di sisi Allah merupakan hadiah yang besar daripada Allah. Dengan syarat ia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Walaupun begitu, seseorang ditegah daripada meminta kepada Allah supaya ditimpa penyakit. Walaupun ia menghapuskan dosa, kalau berlaku setelah kita dah jaga dah kesihatan, itu berlaku juga. Bukan nak suruh cari penyakit dengan maksud nak hapuskan dosa tu. Kalau cari penyakit, berdosa pula. Berdosa pula. Dia ada keadaan begitu. Kalau berlaku, kita sabar, dapat pahala. Tapi kalau kita cari, kita pisah, bukan nak dapat pahala, dapat dosa lagi. Tambah dosa lagi ada. Tak boleh. Macam beginilah kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok mati syahid itu kan pahalanya besar. Nabi sebut kelebihannya begitu-begini. Tapi Nabi bila pergi perang kan, Nabi bila pergi perang pakai baju, dalam riwayat Bukhari, pakai baju besi 2 lapis. Kenapa tu pula macam tak mahu mati? Itu cara Nabi SAW ajar kita.
Mati syahid bukan bermakna pergi nak bunuh diri. Mati syahid setelah kita jaga dah diri kita ni sebaik mungkin, tiba-tiba berlaku juga. Yang macam tu. Baru dapat pahala yang besar. Bukan mendedahkan diri, tak ada senjata, tak ada kelengkapan, pergi terjun di medan perang. Bukan begitu. Kalau tidak, kenapa Nabi pakai baju besi 2 lapis? Dia nak ceritanya persediaan kena ada. Jangan cari mati tu. Persediaan kena dibuat. Kalau tak buat persediaan, bahkan Nabi tak bagi. Dalam Quran sendiri sebut. Nabi tak bagi sahabat-sahabat dia, sebahagian sahabat dia pergi berperang. Sebab tak cukup senjata. Sebab itu bermakna mendedahkan diri kepada bahaya. Bukan begitu caranya. Sama juga di sini. Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Macam, sekali tengok macam Islam ni suka orang tu sakit. Kalau macam tu, tak perlulah doktor ramai-ramai. Sebab tak perlulah ubat banyak-banyak. Tak perlulah, sebab sakit tu bagus. Menghapuskan dosa. Itu silap. Fahaman begitu, silap. Tadi kita ada tertinggal sikit lagi ni. Izzuddin baca di sini, ada nota ni tertinggal di sini. Silakan. Hadis ini juga di sudut sanadnya dhaif. Sebabnya ialah Muhammad bin Khalid dan ayahnya adalah perawi majhul. Lihat Majma' Az-Zawaid jilid 2 muka surat 292. Nama datuknya tidak disebutkan di sini. Dikatakan namanya ialah Al-Lajlaj. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini di dalam Musnad jilid 5 muka surat 252 daripada hadis Abul Malih dengan sanad yang sama. Abul Malih dengan sanad yang sama. Ya. Selain Imam Ahmad, Ibnu Mandah, Abu Nuaim dan Abu Ya'la juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. At-Tabarani mengemukakannya di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamus Saghirnya. Walaupun di sudut sanad hadis ini dhaif, namun tarafnya meningkat naik kerana ada beberapa syawahidnya. Maka boleh juga dikatakan hadis ini hasan dengan maksud hasan li ghairi atau sahih dengan maksud sahih li ghairi. Lihat sebahagian daripada syawahidnya di dalam At-Targhib wa Tarhib jilid 4 muka surat 281 hingga muka 284. Sahih Ibnu Hibban hadis nombor 2908 dan lain-lain. Jadi kalau nak tengok syawahid ni boleh tengok sini. Bila kata syawahid tu kita dah faham. Maknanya daripada sahabat yang lain lah. Tapi isi dia tu lebih kurang sama. Isi dia lebih kurang sama daripada sahabat yang lain. Dan ada yang sahih, ada yang hasan. Jadi kenapa Imam Abu Daud buat mari yang dhaif ni? Adakah dia tak tahu yang tu? Dia tahu saja dia nak buat gini, dia nak perkenalkan perawi kepada kita. Dia nak ceritanya ada juga dengan sanad yang dhaif. Benda ni disebutkan. Bukan riwayat yang sahih saja. Jadi riwayat yang dhaif itu sebagai sokongan saja, sebagai penguat saja. Begitu. Bukan sebagai asas. Adapun asas menunjukkan dalam Abu Daud ni, di dalam bab-bab dia tu tidak semestinya dia kemukakan ialah riwayat asas. Riwayat utama yang menjadi pegangan kita, bukan. Riwayat utama ada kalanya duduk di lain. Bahkan riwayat lain, sahabat yang lain, bukan sahabat ni. Sahabat ni pun Al-Lajlaj ni pun tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Tapi isi kandungannya benar. Isi kandungannya benar. Dengan sebab itu hadis ini, inilah contoh hadis dhaif ringan. Apa maksud hadis dhaif ringan? Ada syawahid yang lain yang mengandungi isi kandungan yang sama, perkara yang sama. Tetapi sanad dia sebab majhul. Kalau kita tak ada hadis ni pun tetap pengajaran daripada hadis ni ada melalui hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain.
sebagai contohnya kalau kita nak tengok di sini, ni cuba tengok ni. Sekejap ni. وهناك disebut وهناك أحاديث كثيرة في كون الإنسان ترفع درجته بسبب الأمراض والأسقام. Jadi di sana ada banyak hadis yang menyatakan manusia ni darjatnya diangkat naik dengan sebab penyakit yang menimpanya dan dosanya dihapuskan jika dia sabar atas penyakit yang menimpanya itu. Maka Allah SWT menaikkan dengan sebab itu beberapa darjat dia dan menggugurkan dosa-dosa dia. Wa hadzal hadis yang kita baca tadi sahahahu al-Albani. Albani kata sahih. Wa fihi ba'dul majahil. Sedangkan di dalamnya ada seorang dua majhul. Sebagaimana Hafiz Ibn Hajar kata, fala'alla lahu syawahid. Boleh jadi kerana ada syawahidnya. Memang ada pun syawahid dia. Jadi Albani kata sahih itu berdasarkan jadi sahih li ghairi. Bukan hadis ini Albani pun tahu hadis ini tidak sahih. Tapi dia kata sahih, jadi sahih li ghairi. Begitu. Bukan sahih li dhati. Hadis ini tidak sahih li dhati, tapi sahih li ghairi. Sebab ada banyak syawahidnya yang sahih. Okey. Kalau kita tengok di sini ni banyak ni. Di sini disebutkan. Ni contoh ni. Contoh. Ni syawahid dia banyak ni hadis-hadis. Ni antaranya yang diriwayatkan daripada Abi Umamah umpamanya, riwayat daripada Abi Hurairah. Ni daripada Abi Umamah ni secara marfu' Allah SWT kata kepada malaikat, pergi curahkan malapetaka ke atas hamba-Ku. Fayahmadullah, hamba itu puji Allah juga. Mereka pun kembali pergi bertemu dengan Tuhan. Mereka kata sababna alaihi al-bala sabban kama amartana. Sebagaimana kamu suruh kami curahkan bala kepadanya, kami telah buat. Fayaqul, Tuhan pun kata, irji'u fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Pergi, aku suka nak dengar suara dia. Suara dia mengeluh, suara dia bertaubat, suara dia ingat pada Tuhan. Antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah, riwayat daripada Nabi SAW, tidak ada orang mukmin yang ditimpa kepenatan, ditimpa penyakit, ditimpa kesedihan dan kedukaan dan apa-apa gangguan ataupun kerungsingan sehingga duri yang mengenainya, melainkan Allah akan kafarahkan dengan sebabnya dosa-dosanya. Ni yang sahih. Itu sebab kalau ada orang yang kata sahih pun betul lah. Ya, tapi sahih li ghairi. Ni antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah lagi. Dan Tirmizi, waqala Tirmizi kata hadithun hasanun sahih daripada Mus'ab bin Sa'ad daripada ayahnya. Dia kata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling banyak diuji oleh Allah? Nabi kata, al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu. Yubla ar-rajul ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqah ibtalahu Allah ala hasabi dinih, fama yabrahu al-bala' bil-'abd hatta yamshi'a 'ala al-ard wa ma 'alayhi khati'ah. Nabi jawab, Nabi lah paling teruknya kena. Lepas tu orang yang lebih dekat dengan dia, lepas tu lebih jauh sikit. Begitulah manusia ni diuji mengikut kekuatan agamanya. Kalau agamanya itu keras, kuat, bala akan menimpanya pun kuat. Ujian, bala tu maksudnya ujian lah, macam-macam lah ujian. Kalau agama dia itu nipis,
Allah SWT akan uji dia sesuai dengan agamanya. Jadi begitulah bala ini terus menerus menimpa hamba Allah sehingga akhirnya hamba itu berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada apa pun dosanya. Ni tengok hapus dosa kan ni. Berapa banyak ni? Ni semua ni syawahid lah ni. Dan akhir sekali dia mari hadis tu di sini. Sebab dalam Abu Daud dia ni tak ada hadis ini. Ni yang terakhir ni yang ada di dalam nuskha Ibnu Dasah dan Ibnu Al-Abd. Dan kita masukkan sebab ramai juga orang yang masukkan macam Badrul Majud tadi dia tulis di bawah. Di bawah ni. Di bawah ni. Sini. Di bawah ni, dia tulis di bawah ni. Tapi kalau dalam kitab ni, Syarah Sunan Abi Daud Lil Abbad itu, memang dia masuk sekali, ada sekali ni. Ada sekali. Dan dia tak sebut pun bahawa ini adalah dalam satu nuskha lain tak ada, tak sebut. Begitulah. Beza nuskha tu ya. Boleh. Jadi saya rasa oleh kerana tak sempatlah bab satu lagi ni kita baca malam ni. Ni bab 3091 ni insya-Allah di bawah bab lain tadi. Di bawah bab lain pula. Tapi dalam setengah-setengah nuskha bab ni tak ada. Maknanya hadis di bawah ni masuk di bawah bab tadi juga. Tapi kita pakai yang ada ni lah, kita pakai berdasarkan Badrul Majud. Badrul Majud ini tajuk ada. Bab 2 ada. Ni bab 2 ada. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Cuma kalau nak ada pertanyaan ataupun mana yang keliru lah, supaya nak jelas sedikit atau macam mana, silakan. Ada? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Arsyad kan? Arsyad. Ya. Saya Maulana. Ya. Sihat kan Arsyad? Minta doa Maulana lah sebab nak buat major operation, insyaAllah. Pula. Begitu, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan. InsyaAllah. Lebih baik. Apa ni Maulana? Pasal hadis tadi tu. Ya. Yang Abu Daud membawa hadis itu daripada gurunya. Dan dia yang hadis ni memang ada syawahid dia lah. Syawahidnya yang daripada sanad yang lebih tinggi. Yang sahih lagi. Tapi adakah tujuan Abu Daud membawa hadis ni itu untuk memperkenalkan gurunya itu ataupun untuk menghargai gurunya atau untuk memertabatkan gurunya itu sendiri? Itu macam mana tu Maulana? Okay, saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia begini, masalah guru dia tak ada masalah ni. Dua-dua ni orang yang diperakui oleh ulama-ulama. Jadi dalam sesuatu hadis tu, suatu sanad itu dia bukan semestinya di satu peringkat yang ada masalah. Yang ada masalah di sini. Di sini. Ni Muhammad Muhammad bin Khalid ini. Dan ayah dia Khalid itu. Mana dalam saluran sanad ini ada perawi yang lemah. Maknanya Imam Abu Daud nak perkenalkan perawi ni. Bukan nak perkenalkan guru dia. Guru dia tu ada Abdullah bin Muhammad dan Nufail ini dalam Bukhari dan lain-lain pun ada. Memang orang kuat tu. Begitu. Dia nak perkenalkan dalam saluran sanad ini ada perawi dhaif. Kalau dia duk bawa hadis-hadis sahih semata-mata, kita tak akan kenal lah ni. Tak akan berkenalan dengan Muhammad bin Khalid ni. Rupanya dia cucu sahabat juga. Cucu sahabat pun bukan bermakna semestinya dia tu kuat. Sahabat tu okey lah. Tak apalah, kita dah terima dah. Sebab Allah SWT memperakui dah. Allah SWT dah sebut dah sahabat itu lebih. Tapi anak cucu dia tak mesti lebih. Anak cucu Sayyidina Umar sekalipun, Abdullah bin Muhammad bin Uqail itu. Itu anak cucu dia tapi dia tak kuat. Begitulah. Jadi Imam Abu Daud sebenarnya nak perkenalkan perawi-perawi ini. Walau bagaimanapun apa yang tersebut di dalam hadis ini tidak bercanggah dengan hadis lain. Sama. Begitu maksudnya. Ya? Boleh? Okey, boleh Maulana. Terima sama. Dia cuba tengok ni nombor 11 ni. Ni. Dia ni seorang perawi thiqah, hafiz lagi imam, bukan jalan-jalan, hafiz lagi imam lagi.
Rawi thiqah. Bukhari dan pengarang-pengarang kitab Sunan yang utama meriwayatkan hadisnya. Jadi masalahnya yang jadi dhaif ini bukan kerana guru dia. Bukanlah maksud dia nak perkenalkan guru dia. Jadi ulama-ulama hadis dahulu ni sebanyak mana hadis yang tersebar dia tak kira. Macam mana pun dia ambil. Lepas tu dia catatlah. Jadi kita tahu melalui saluran sanad ini ada orang yang dhaif. Jadi hadis itu dikatakan dhaif. Bukan bermakna isi kandungan hadis itu tak betul. Yang macam ni lah yang dikatakan dhaif ringan tu. Boleh pakai tu. Hadis dhaif macam ni lah yang boleh pakai tu. Sebab dia tak bercanggah. Sama maksud dia dengan hadis sahih atau hadis hasan. Begitu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Maulana. Ya. Tadi Maulana menyampaikan ada syarah dari Syekh Al-Abbad dari ulama Saudi. Ya, ya. Beliau masih hidup, Maulana. Masih hidup? Masih hidup. Saya pernah musim haji atau umrah, saya duduk dulu di majelis dia ngajar di Masjid Nabawi. Oh ya, betul. Di Jamiah Madinah punya mengajar kan? Ya. Dia di Madinah. Tapi sekitar 2 bulan lepas beliau umumkan beliau tak kuat mengajar lagi, dah sangat tua. Oh gitu. Oh, siapa nih yang bercakap ni? Saya Firdaus di Indonesia, Maulana. Oh, Firdaus Oh, pernah jumpa lah dengan dia ni? Pernah jumpa, Maulana. Oh ya. Saya tak pasti. Oh, alhamdulillah kita dapat tahu. Beliau juga banyak sarah dia yang lain, suruhan. Betul. Memang dia banyak mengarang. Pertanyaan saya, Maulana, Maulana juga sebut pada pembahasan atau pelajaran-pelajaran yang lain. Sekarang banyak hadis tu, dulu banyak di Khurasan, banyak di India juga. Sekarang lagi banyak juga di Saudi lah, di Saudi. Betul. Saya jadi teringat dengan hadis dalam Sahih Bukhari, "Al imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'ruzu hayyatu ila juhriha." Betul. Ini salah satu maksud lagi. Boleh kita kaitkan ya. Apa makna iman di sini ya? Itu yang pertama, Maulana. Sebab saya tengok juga di Universitas Islam Madinah dulu, Sedia Ur-Rahman Al-A'zami itu dekan fakultas hadis yang lepas yang Al-Jami' Al-Kamil itu orang India. Ada lagi tengok di Mekah sekarang lagi masih hidup lah salah seorang ulama hadis juga, namanya Syekh Abdullah Abbas, orang India juga. Jadi apakah karena hadis ini iman badi dan banyak tampak orang kumpul di sana sekarang dari mana-mana negara. Betul. Orang banyak tuduh juga Saudi Wahabi. Ini mungkin kita belajar sana ke macam mana? Tidak, Maulana, cuman pergi buat umrah apa lagi itulah maksudnya. Lah buat umrah, buat haji. Cuba dulu saya ada dapat undangan dari anaknya Syekh Abdul Muhsin ini, yang namanya Syekh Abdul Razak, dia pengajar juga di Masjid Nabawi. Begitu. Betul dapat bertemu dengan dia ya. Dapat bertemu dengan dia. Terus tanya lagi, Maulana, satu lagi untuk ini. Ulama-ulama alul hadis yang di India kemarin, yang sambung pertanyaan yang lepas lah. Kan ada alul hadis yang Deobandi makruf lah sangat, markas Darul Ulum Deoban. Kalau yang ahlul hadis ni dia di mana dia markasnya, Maulana, di India? Dia banyak juga di Banaras, di Mubarakpur kan? Al-Mubarakpuri itu, Mubarakpur itu nama tempat. Di situ pun ada pusat pengajian ahlul hadis juga. Dia banyak, boleh dikatakan merata lah. Bukan satu saja. Di India pun banyak, di Pakistan pun banyak. Boleh dikatakan setiap negeri ada. Setiap wilayah di Pakistan, di India tu ada ahlul hadis ni. Jadi meluas jugalah. Kalau saudara Firdaus tengok yang masa saya berucap atas jemputan Universiti Melaya, ada sahabat-sahabat kita buat carta semua tu dan tunjukkan gambar-gambar
madrasah dan jamiah di sana. Mungkin dapat sedikit sebanyak di situ. Gambaran secara sepintas lalulah, boleh tengok. Kalau tengok dalam YouTube pun saudara Firdaus boleh dapat, tulis saja Jamiat Ahlul Hadis, Jamiat Deobandi, dia akan keluar lah. Dia akan keluar. Tokoh-tokohnya kita boleh tengok gambarnya kan dalam YouTube. Dia ada orang yang bawa pergi sana, tunjuk bangunan dia apa semua, tempat belajarnya, begitu. Dalam YouTube banyak. Sila tengok di sini. Boleh lagi Maulana. Ya, Ini dari riwayat Sunan Abi Daud ni yang banyak dari murid-murid dia ni, yang paling banyak hadisnya, yang paling lengkap yang riwayat siapa Maulana? Yang paling lengkap lah riwayat Sunan Abi Daud ini. Kalau nak kata lebih banyak Ibnu Dasah berbanding Lu'lu'i. Tetapi kenapa Lu'lu'i lebih popular? Sebab dikatakan dia ni terakhir pun dia terima juga. Yang terakhir. Jadi Imam Abu Daud ni dari masa ke semasa dia ada tokoh tambah tu. Jadi mereka anggap riwayat Lu'lu'i ni paling sahih, yang terakhir. Sebab itu maknanya adalah yang Abu Daud buang. Abu Daud buang macam hadis tadi tu. Tak ada dalam riwayat Lu'lu'i. Artinya dia buang. Tetapi dalam riwayat Ibnu Dasah ada. Sekadar nak sebut benda tu sebab yang hadis yang sebelum tu pun tidak sahih. Jadi kalau kita tambah yang ni, atas dasar apa kalau kita nak kata Imam Abu Daud itu keluarkan? Kalau atas dasar dhaif, yang pertama pun dhaif juga. Jadi kalau kita masukkan kedua-duanya dengan mengambil kira syawahidnya, ia tak menggugat, apa pun. Dengan sebab itu ulama-ulama sebut juga. Jadi yang untungnya kita bila tengok semua syarah tu kan kita boleh banding lah. Boleh banding. Tidak jadi masalah lah adanya tambahan ini. Tapi ada kemungkinan lah Imam Abu Daud buang di saat akhir itu, dan itu diketahui oleh Lu'lu'i. Yang sebelum itu pun kita kira boleh pakai juga, macam ijtihad lah. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim tu pun boleh dipakai juga. Kalau mazhab Syafi'i, dia bukan qaul jadid saja yang boleh pakai. Cumanya soal rajih dan marjuh itu sajalah. Tapi nak kata tak boleh pakai langsung, tidak. Dia bukan seperti mansukh kira-kiranya. Dia betul-betul kalau rumah, dia buat rumah. Kalau Imam Syafi'i qaul qadim dia tu kita andaikan rumah, memang rumah betul. Bukan rumah khayalan. Bukan buat rumah istana pasir, bukan. Rumah betul. Mana ada ketikanya kita boleh tumpang di rumah itu. Dan qaul jadidnya satu rumah binaan yang lain pula yang dia buat. Seolah-olahnya begitu. Kalau kita fikir begitu, maka kita akan terbukalah. Dalam menilai nuskah kitab-kitab hadis tadi. Dan yang tadi yang sebut tadi, iman itu kembali ke sana, saya nampak itu salah satu maksud yang boleh difahami juga daripada hadis itu. Hadis itu kembali ke sana. Boleh difaham gitu. Ataupun di saat akhir ketika kebanyakan ulama sebutkan ketika Dajjal itulah. Dajjal itu bermaharajalela, maka yang selamatnya yang berada di sana. Itu juga boleh kita pakai itu juga, dan banyak lagi lah makna-makna yang lain. Bahkan bagi saya yang sekarang ni pun yang buat kemajuan, memajukan ilmu hadis, mencetak kitab-kitab hadis, kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang ni lah. Sebab itu bagi saya malas sekali kalau orang yang memusuhi kerajaan Arab Saudi ni. Kenapa? Memanglah kerajaan mana-mana pun ada kekurangannya, saya tak nafi. Tetapi dari segi kebaikannya nak banding dengan negara-negara lain, dialah yang menghidupkan sunnah, kitab-kitab sunnah. Tiba-tiba dituduh macam-macam. Itu satu yang mengecewakan lah, mendukacitakan. Umat Islam jadi memusuhi sama-sama umat Islam. Itu merugikan lah. Padahal kita tengok banyak dia buat perkara-perkara yang baik.
Perkara-perkara yang baik. Bukan kerajaannya saja, individu orang-orangnya pun bagus-bagus, khidmat untuk agamanya. Jadi macam mana boleh benci kepada orang-orang seperti ini? Ini betul-betul lah bagi saya ujian lah kepada orang-orang yang berkenaan itu. Ujian. Dia tak sedar itu. Dia benci kepada sesama Islam, memusuhi sama-sama Islam. Bagi saya, hanya saya minta doa kepada Allah lah, supaya Allah buka pintu hati semua kita, dan biar hati kita terbuka, baik sesama saudara Islam. Itulah sepatutnya. Jangan bermusuh, jangan membenci, menimbulkan kebencian pula, memfitnah. Oh, itu jauh, tak sesuai dengan orang Islam biasa pun. Apalagi kalau yang ada ilmu, tak sepatutnya begitulah. Walau bagaimanapun itu yang berlaku, itu yang berlaku. Apa kita nak buat? Ujian Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itulah, kita pun banyak masa dah ni. Setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.